Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen Esensi. Perdana Menteri mengetuai delegasi Malaysia ke Sidang Kemuncak Khas ASEAN Australia di Melbourne. Penganjuran Sidang Kemuncak 3 hari itu menandakan 50 tahun Australia selaku rakan dialog ASEAN sekaligus mengukuhkan hubungan dengan rantau yang berkembang pesat. Datuk Seri Anwar dan isteri kemudian menyertai majlis makan malam untuk semua pemimpin sebelum mesyuarat rasmi bersidang esok. Kedudukan kerajaan yang kukuh sejak setahun lalu menjadi faktor utama menarik minat pelabur ke Malaysia. Perdana Menteri berkata, komitmen terhadap pembaharuan institusi ketika ini menjadikan kerajaan yang lebih stabil. Sejak beberapa bulan lalu, Malaysia telah perkenalkan pelbagai dasar baharu yang jelas selain agenda ekonomi dalam pelan perindustrian dan peralihan tenaga. 7 syarikat Australia menyatakan komitmen untuk tambah pelaburan dan bawa pelaburan baharu ke Malaysia. Komitmen dimaklumkan kepada Perdana Menteri pada mesyuarat meja bulat bersama pemimpin industri di Melbourne. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri berkata, antara bidang perniagaan terlibat yang bakal memasuki Malaysia, teknologi hijau dan tenaga guna baharu. Perdana Menteri turut beri jaminan untuk percepat proses dan perbaharui polisi sedia ada. Gaji premium untuk lepasan TVET. Kajian sedang dilaksana dengan penetapan pada kadar RM4,000 ke atas. Timbalan Perdana Menteri berkata, ia sebagai usaha mengiktiraf golongan pelajar berkenaan. Perkara itu sedang ditambah baik menerusi kerangka dasar TVET negara yang akan dilancar 2 Jun ini. 9 perkara berkaitan tuntutan asas dalam Perjanjian Malaysia 1963 selesai sepenuhnya setakat ini. Menurut Timbalan Perdana Menteri, ini termasuk penyerahan semula kuasa pentadbiran ke atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada Kerajaan Sabah. Juga pemberian kuasa pelesenan dan penangkapan ikan laut dalam kepada Kerajaan Sabah dan Sarawak. Sistem latihan dan pengujian memandu secara elektronik e-testing akan dilaksana bermula April ini. Menteri Pengangkutan menyatakan pelaksanaan sistem itu akan membolehkan calon menjalani ujian tanpa pegawai JPJ di dalam kenderaan. Prestasi calon akan diukur menggunakan alat pengesan dan kamera. Keputusan pula akan dijana secara masa nyata sekaligus meningkatkan integriti proses penilaian. Sebuah helikopter milik Maritim Malaysia mendarat cemas di perairan Pulau Angsa, Kuala Selangor pagi tadi. Kejadian berlaku ketika pasukan sedang melaksana latihan menyelamat. 3 bot milik Maritim Selangor, pasukan Polis Marin Pelabuhan Klang serta pesawat dari Stesen Udara Maritim Subang digerakkan ke lokasi. Pemancing yang berada di lokasi kejadian telah memberi bantuan awal kepada 4 kru terbabit. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif CAAM memaklumkan kejadian membabitkan helikopter model AW139. Helikopter berkenaan berlepas dari lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah pada 9.10 pagi. Hubungan terakhir dengan Pegawai Kawalan Trafik Udara dilaporkan pada 9.20 pagi. Namun tiada panggilan kecemasan diterima. Siasatan akan dijalankan Lembaga Siasatan APMM. Sementara itu, operasi mengeluarkan helikopter berkenaan dari Pulau Angsa masih dijalankan. Timbalan Ketua Polis Selangor berkata, pihaknya membantu Maritim Malaysia memantau kawalan keselamatan di lokasi kejadian. Proses membawa keluar helikopter itu juga berkemungkinan ditangguh berikutan hujan lebat. 7 penumpang bas Rapid KL berdepan detik cemas apabila bas dinaiki terbakar. Kejadian berlaku di Jalan Said Putra, Kuala Lumpur pagi tadi. Kejadian disedari pengguna motosikal. Penumpang diturunkan di lokasi selamat dan enjin bas sempat dimatikan. Bagaimanapun, bas tersebut musnah 90% dan punca kejadian masih disiasat. Puluhan jerami gulung yang direka bentuk pada pameran jerami Castle Mada at Jerai Geopark hangus terbakar. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Yan memaklumkan panggilan kecemasan berhubung kebakaran itu diterima pada pukul 1.10 petang. Orang ramai diminta berhati-hati dan tidak cetuskan api yang boleh menyebabkan kebakaran di kawasan mudah terbakar terutama pada musim kemarau.
Sebuah blok bangunan SK Suan Lamba Kinabatangan musnah dalam kebakaran petang semalam. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sabah memaklumkan operasi pemadaman ambil masa lebih sejam untuk kawal kebakaran. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Seorang lelaki meninggal dunia di Gunung Baling, Kedah ketika mendaki gunung berkenaan tengah hari tadi. JBPM Kedah memaklumkan anggota bomba dari BBP Baling membawa mangsa turun dari lokasi dan disahkan meninggal dunia oleh pasukan perubatan. Jenazah dibawa ke Hospital Kulim untuk proses bedah siasat. Seorang lelaki maut selepas kereta dipandunya terlibat dalam kemalangan di kilometer 3.7 Jambatan Pulau Pinang arah Georgetown. Ketua Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Perak memaklumkan mangsa yang cedera parah disahkan maut di lokasi kejadian. Siasatan awal mendapati mangsa terbabas sebelum melanggar pembahagi jalan. 9 mangsa terselamat dalam insiden bot karam di perairan Pulau Tobo-Tobo Sampurna petang semalam. Pusat Gerakan Operasi Bomba memaklumkan pihaknya terima panggilan berhubung kejadian kira-kira 3.45 petang. Bot berkenaan dalam perjalanan ke Pulau Sumandeh sebelum karam dipukul ombak. 2 bot nelayan tempatan kelas B bersama 8 nelayan ditahan APMM di perairan Perak. Menurut Pengarah Maritim Negeri, mereka gagal kemuka dokumen pengenalan diri yang sah dan beroperasi di kawasan yang dilarang. Kes disiasat mengikut Akta Imigresen 1959-63 dan Akta Perikanan 1985. Ops kutip di Labuan, 8 warga Filipina dicekup imigresen di sekitar kawasan pantai Tanjung Batu. Menurut Pengarah Imigresen Labuan, bertindak atas aduan awal pemeriksaan dilakukan terhadap 15 individu yang sedang berkelah di pantai berkenaan. Hasilnya 8 ditahan atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63. 2 sahabat didakwa di Mahkamah Majistret Ipoh atas 2 tuduhan menyamar sebagai pegawai imigresen Februari lalu. Tertuduh MA Sarvin Raj dan Harjit Singh Sulakan Singh bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Mereka menyamar sebagai pegawai imigresen kepada warga asing. Kedua-dua tertuduh dibenar dijamin. Sebutan semula kes pada 4 April ini. Pengguna media sosial diingatkan supaya lebih berhati-hati dengan sindiket penipuan guna kandungan dihasilkan teknologi AI untuk berdaya orang ramai. Timbalan Menteri Komunikasi berkata, syarikat gergasi teknologi atau penyedia platform media sosial juga perlu kaji kaedah pemakluman supaya pengguna tidak mudah tertipu. Kerajaan juga sedang kaji kaedah untuk merapatkan kerjasama dengan pihak berkaitan mengenai perkara itu. Program Semarak Kampus Madani Sarawak Zon Pertama Jeraya Wara KPT yang berlangsung selama 2 hari bermula hari ini. Menurut KPT, program itu akan dihos warga Unimas, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti serta beberapa lagi institusi. Menteri Pendidikan Tinggi serta pengurusan tertinggi KPT turut dijadual bermalam di Kolej Kediaman bagi merasai sendiri pengalaman kembali ke kampus. Menjelang pembukaan sesi persekolahan minggu depan, semua PPD di Johor diminta pastikan tiada pelajar tercicir. Ini terutama dalam kalangan keluarga kurang berkemampuan. Exco berkenaan berkata langkah itu sejajar titah Pemangku Sultan Johor yang mahu melihatkan pendidikan di negeri itu dipertingkat dan tiada keciciran. Model pembiayaan bina, kendali dan pindah akan digunakan bagi cadangan pembinaan LPT3 dari Kampung Gemuruh, Kuala Terengganu ke Kampung Tunjung di Kota Baru. Jelas Timbalan Menteri Kerja Raya menerusi kaedah berkenaan, syarikat pemaju akan buat pembiayaan melalui e-bank serta mendapatkan pelanggan keuntungan melalui kutipan bayaran tol. Hukum mencium hajar aswad boleh jadi haram jika bahayakan diri termasuk mendatangkan kesakitan kepada orang lain. Menteri di Jabatan Perdana Menteri berkata pempengaruh media sosial sewajarnya tahu tentang perkara yang boleh dipertuntun kepada umum dan sebaliknya. Umat Islam yang ingin ke Tanah Suci diingatkan supaya fokus beribadah demi mencari keredaan Allah. Zakat fitrah di wilayah persekutuan ditetapkan pada kadar RM7, RM15 dan RM22 tahun ini. Kadar ditetapkan mengikut beras yang dimakan. Kadar tersebut ditetapkan Mawib. Sementara itu, Mawib salurkan lebih RM19 juta dana zakat bagi sumbangan Ihya Ramadan kepada masjid dan surau di wilayah persekutuan.
Sementara itu, di Terengganu, kadar zakat fitrah di Terengganu tahun ini ditetapkan RM10 dan RM22. Menurut Yang di-Pertua Maidam, penetapan itu mengikut jenis beras yang dimakan setiap hari. Untuk tahun ini, mereka yang menggunakan beras super import atau beras siam, kadar zakat fitrah adalah RM10 setiap seorang. Manakala RM22 bagi setiap seorang untuk beras jenis premium seperti basmati atau yang setara. Pelbagai program menarik akan dilaksana RTM Johor sempena Ramadan ini. Johor juga akan menjadi lokasi terakhir program Jelajah Ramadan RTM 2024. Majlis penutup dijadual berlangsung di Bandar Sri Alam Johor baru akhir bulan ini. Menurut Pengarah Penyiaran Negeri pada Aidilfitri pula, Yok Hantu Jajang Raya antara program istimewa yang bakal dilaksana sempena Syawal nanti. Syarikat penerbangan boleh kenakan levy karbon mulai bulan depan. Ini tertakluk pindaan kepada Peraturan-Peraturan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia Kod Tata Kelakuan 2018 yang akan dimuktamadkan MAVCOM. Menteri Pengangkutan memaklumkan kerajaan tidak memungut levy karbon itu, sebaliknya dilaksanakan oleh syarikat penerbangan untuk mengimbangi pelepasan karbon. Industri minyak sawit dijangka kekal positif tahun ini didorong permintaan yang kukuh dari India, China dan Kesatuan Eropah. Menteri Perdagangan dan Komoditi menyatakan ia disokong dengan minat terhadap tambahan stok bagi memastikan keselamatan makanan dan daya maju keseluruhan aktiviti perniagaan. Proton Parts Centres yang berhad PPCSP rancang perluas gudang dengan pembukaan pusat bahagian serantau baharu di Sabah pada suku kedua tahun ini. Usaha itu berikutan gudang PPCSP dilihat sebagai pusat saraf operasi dan mengendalikan semua fungsi penting kepada rantaian bekalan. Ini termasuk pemprosesan tempahan, import, ekspor dan penghantaran komponen ke Malaysia Timur. Invest KL berjaya menarik pelaburan langsung asing FDI sebanyak RM8.7 bilion pada 2023. Ini menyaksikan lonjakan sebanyak 300% berbanding hanya RM2.79 bilion pada 2022. Ketua Pegawai Eksekutifnya berkata peningkatan pelaburan ini membuktikan keyakinan kukuh pelabur asing terhadap potensi ekonomi Malaysia. Sehingga kini 66% daripada pelaburan telah direalisasikan dan mencipta lebih 27,000 pekerjaan eksekutif. FDI terajui 12 syarikat global terkemuka dari rantau Amerika, Eropah dan Asia. Krisis di Palestin. Negara Haram Israel menuduh agensi PBB untuk pelarian Palestin UNRWA menggajikan lebih 450 pengganas. Zionis dan UNRWA ketika ini saling menuduh mengenai penyiksaan terhadap orang awam. Ini selepas Amerika Syarikat meningkatkan tekanan agar konflik di Palestin segera dihentikan. Setakat ini lebih 30,500 rakyat Palestin terkorban yang sebahagian besarnya wanita dan kanak-kanak. Israel terus bertindak kejam di Gaza. Bukan hanya menyekat laluan memasuki wilayah itu, malah trak bantuan juga turut dirampas sebelum sampai ke tempat sepatutnya. Penduduk kini berdepan kekurangan makanan dan keperluan lain. WHO sifatkan situasi kekurangan zat makanan di utara Gaza sebagai keterlaluan. Krisis kekurangan zat makanan di Gaza semakin memuncak. Sekurang-kurangnya 25 kanak-kanak meninggal dunia di Hospital Kamal Adwana kerana kurang zat makanan atau dehidrasi susulan peperangan yang melanda. WHO percaya angka kematian sebenar kanak-kanak Gaza adalah jauh lebih tinggi dalam krisis kebuluran itu. Kumpulan bersenjata cuba ambil alih kawalan di lapangan terbang antarabangsa utama Haiti pada Isnin. Kumpulan itu bertempur dengan polis dan tentera di hadapan lapangan terbang antarabangsa Toussaint-Louverture yang ditutup kerana serangan berlaku. Serangan berlaku hanya beberapa jam selepas anggota kumpulan bersenjata serbu dua penjara terbesar di negara itu dan membebaskan lebih 3,800 bantuan. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara Palestin, pasti merdeka. Saya Nurul Zahira Razia. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.